Okey, pernah tak korang terfikir kehidupan masing-masing apabila kita compare dengan rakan-rakan yang mana kita membesar sama-sama? I mean, datang daripada satu taman yang sama, satu kampung yang sama, main sama-sama, pergi sekolah sama-sama, buat nakal sama-sama. End up sekarang ni ada pendidikan yang berbeza ataupun kerjaya yang beza antara satu sama lain. Pendek cerita, memang benda ini adalah rezeki masing-masing. Tapi apakah proses sebenarnya yang berlaku yang membuatkan kita unik dan berbeza antara satu sama lain? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Bro Reza, salah seorang kaunselor daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. This video sebenarnya teraspirasi masa tempoh PKP dan kita telah berada dalam tempoh PKPB, banyak tengok YouTube, maka at my personal level I got banyak new knowledge, new information through the platform, maka teraspirasi nak buat satu benda yang sama. Moga-moga ada manfaatnya. Dan channel ni akan berkisar kepada topik-topik yang berkaitan dengan psikologi dan counselling, begitu juga career. That's my portfolio lah di UIA. Alright, so apa itu sebenarnya definisi pembangunan kerjaya? I would say masyarakat Malaysia kita jarang nak bercerita tentang pembangunan kerjaya. Cause every time kalau saya tanya klien, pelajar maupun orang dewasa, bilakah momen pertama yang kita start bangunkan kerjaya, ramai yang menjawab setelah tamat pengajian, meaning to say the first job lah. And sebahagian besar lain yang menjawab bila kita choose ataupun enroll to certain courses dekat institusi pengajian tinggi. So basically jawapan ni sebenarnya adalah kurang tepat. Menurut perspektif counselling kerjaya, kita start bangunkan kerjaya masing-masing ni sebenarnya sejak kita kecil lagi. That moment tak ada specific age, as long as kita telah mula memahami role ataupun pekerjaan ibu ayah kita masing-masing lah, sama ada kita teraspirasi nak jadi macam ibu ayah kita ataupun kita nak jadi sebaliknya, meaning to say tak nak jadi macam dorang, nak jadi somebody better. So that's the moment. Dan benda ini sebenarnya berterusan sampai kita mati. Dah mati nak kerja apa lagi? Alright, so dalam proses daripada kecil sampai ke dewasa ni, ada beberapa perkara yang mempengaruhi kerjaya seseorang. Antaranya adalah pendidikan, pembangunan beberapa kemahiran, beberapa bentuk kejayaan di masa yang lampau, beberapa pengalaman ataupun exposure terhadap certain kerjaya, begitu juga dengan informasi-informasi kerjaya, and of course tidak dinafikan bahawa environment ataupun norms dalam sesuatu setting, iaitu selalunya keluarga juga akan mempengaruhi pembangunan kerjaya seseorang. Alright, so next kita nak bawa kepada flow pembangunan kerjaya yang umumnya kita masyarakat Malaysia melalui. As I told you earlier, masa zaman kita kecil-kecil dahulu, aspirasi kerjaya kita banyak dipengaruhi oleh pekerjaan ibu ayah kita, sama ada kita nak jadi macam ibu ayah kita ataupun sebaliknya. And then kita move kepada sekolah rendah. If you still remember masa kita sekolah rendah dahulu, cikgu-cikgu ada bagi karangan, topik dia cita-citaku. So korang ingat tak apa benda yang korang tulis dulu, and then cuba compare dengan apa yang korang belajar sekarang dan apa benda yang korang buat sekarang. Well, I would say that majority of kita mungkin akan mengalami satu perbezaan, satu jurang yang cukup besar, kerana menurut perspektif counselling dan kerjaya, waktu kita kecil sebenarnya pembangunan kerjaya kita banyak bersandarkan kepada fantasi. Alright, kita tidak ada satu maklumat kerjaya yang tepat, tidak ada pengalaman kerjaya. Kita hanya melihat pada apa yang kita nampak depan mata. So nampak cikgu, nak jadi macam cikgu. Bila bomba datang buat demonstration kebakaran, nak jadi macam bomba. Nampak polis, nak jadi polis. Nampak askar, nak jadi askar. Nampak doktor, nak jadi doktor. But the idea remain as a fantasy itself. So kalau kita tengok juga kepada generasi yang dahulu dan sekarang, kita akan dapati aspirasi yang berbeza, kerana budak-budak sekarang ni dia terdedah kepada pelbagai maklumat yang sebenarnya mereka simply dapat daripada TV dan juga YouTube. So memang akan ada gap juga di situ. Dan
when talking about career development, dia ada satu proses yang sangat-sangat penting, yang sangat signifikan yang berlaku dalam diri kita, mungkin kita tak sedar. We call it career decision making. So benda ni sebenarnya dia berlaku sejak awal masa kita UPSR, because setelah kita UPSR ni sebenarnya umumnya parents akan tanya balik kepada kita sama ada nak masuk SBP ke, nak masuk MRSM ke, sekolah agama ke, ataupun sekolah harian biasa. So the school system ni dia akan shape kita punya career aspirasi yang berbeza antara satu sama lain in general. Because bila saya counselor dekat universiti pun, my personal punya experience, bila kita tengok budak-budak yang MRSM ni, budak SBP, budak sekolah agama dengan budak sekolah harian biasa memang tak sama. In general lah, we talking about in general. Memang ada faktor-faktor school system tu mempengaruhi personality, aspirasi, dan of course lah dia punya sedikit sebanyak tentang skill set yang mereka ada. Alright, dan kita move kepada PT3. Ini merupakan satu tempo ataupun satu momen yang signifikan juga, because many years back bila nak pergi kepada form 4 tu memang kena pilih streaming, sama ada nak choose kepada science, arts ataupun accounting ataupun sama ada streaming yang lain. Sebab basically the choosing of streaming ni akan membuatkan kita pilih certain subjects, dan mana subjek ni lah akan membuat dorongan masa nak belajar di peringkat institusi pengajian tinggi kelak. But talking about 2020, government dah buat satu penambahbaikan terhadap sistem pendidikan negara. They are allowed untuk pilih subjek-subjek tertentu, which is good. Benda ni satu benda yang sangat-sangat positif. So boleh just pilih apa yang korang rasa korang minat study. And talking about requirements nak masuk universiti pun, nanti dia akan tengok certain subject. So basically I would suggest get a good advice what are the subjects yang sebenarnya akan buat dorongan mudah masa nak masuk ke institusi pengajian tinggi kelak. Alright, so next, masa kita SPM, it's another headache talking about career decision making, iaitu korang akan terdedah kepada banyak courses, sama ada nak belajar di Malaysia ataupun belajar di overseas. Talking about overseas pun ada banyak pilihan countries yang benda ni pun akan shape kita punya aspirasi dan pembangunan kerjaya definitely. Well, talking about UPU pula, satu isu dan cabaran yang besar kadang-kadang kita dah lah blur sebab okay, back to my time in 1999, kena pilih 5 courses daripada 10 public universities pun dah cukup pening. So budak-budak sekarang kena pilih berbelas kot rasanya. I couldn't remember the exact number, but it's a big number from 20 public universities. So it's another headache. And then satu cabaran yang besar iaitu kadang-kala apa benda yang korang pilih, apa benda top preference korang ni tak semestinya korang dapat. And but satu thing yang saya nak highlightkan juga di sini adalah momen di mana sebahagian kecil daripada kita yang mana mungkin dah start bekerja untuk mencari pengalaman. This is something yang I would suggest while waiting the calling to enter university. Benda ni memang sangat-sangat baik sebenarnya. The first thing memang korang boleh letak dalam resume for the future punya job hunting. And speaking about career development, selalunya apabila saya berhadapan dengan pelajar, dengan klien, mereka yang pernah ada pengalaman bekerja mempunyai aspirasi dan kematangan kerjaya yang sedikit berbeza berbanding yang langsung tak pernah ada. So if ada peluang, just go, get your experience. Benda ini lebih baik sebenarnya. Alright, then setelah kita tamat pengajian di institusi pengajian tinggi, it's another process of career decision making. Ini memang sangat-sangat critical. Why? Because of korang baru realize bahawa di industri sana terdapat banyak sangat peluang-peluang pekerjaan. And to cut short the story, kadang-kadang apa yang korang belajar ni tak semestinya ada dalam pasaran kerjaya. So korang ada dilema lah. Ideally memanglah ideally memang bekerja mengikut bidang yang kita belajar, but the reality kadang-kadang tak macam itu. And for the sake of survival, memang headache untuk buat satu keputusan sama ada stick dengan apa yang korang belajar, just go grab new opportunities and then start to learn something new,
ataupun selalunya ada juga yang berhadapan dengan dilema sama ada nak bekerja terus ataupun nak sambung kepada pengajian master. So we're going to talk about this later lah in another video. Alright, so bila dah bekerja pun sebenarnya selepas mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, it's another career decision making yang akan datang, because time tu kita nak fikir bagaimana nak memperkukuhkan kita punya kerjaya. Some of us may think about untuk start new role ataupun joining new industry ataupun joining new company, new working environment, ataupun start nak kerja abroad pula ke, or find new bosses maybe. So different people may have different idea, but the whole thing here is actually untuk have a better career progression. Now, speaking about yang dah berkejaya ni pun, kita tak boleh menolak isu-isu career obstacle. Menurut perspektif daripada kaunseling dan kerjaya, especially wanita akan lebih terdedah kepada career obstacle, iaitu halangan-halangan kerjaya. So tidak pelik apabila kita lihat sebahagian daripada kita, para ibu especially yang dah berkerjaya, gaji dah sedap, dah stable, position pun dah high level, and then dia buat satu keputusan terpaksa withdraw daripada kerjaya yang mereka ada, and then decided untuk take care of their kids ataupun work from home for the sake of the family members. Ini satu pengorbanan yang besar yang sepatutnya anak-anak mereka ketahui dan hargai in future, especially dihargai oleh para suami. Alright, so benda ni berlaku along the way sampailah kepada satu proses yang mana seseorang itu akan bersara. Bersara pun another career decision making. What's next? So benda ni satu cabaran yang sangat-sangat besar. Kalau orang biasa tu dia biasa saja, tetapi kepada bosses memang satu cabaran yang besar, sebab di situ mereka akan mengalami satu adjustment yang besar. Because bosses ni dia kadang-kadang dia dapat banyak privilege di dalam dia punya perkhidmatan. So apabila dia tamat saja dia punya perkhidmatan ni, ada banyak perkara-perkara yang dia dah tak lagi dapat. Alright, so sekarang kita masuk kepada poin-poin yang penting kenapa saya emphasize menekankan proses pembangunan kerjaya. Okay, number one, kalau korang perasan dengan apa yang saya ceritakan tadi, career decision making ni satu benda yang sangat-sangat kritikal, penting dan berlaku kepada semua di antara kita tanpa kita sedari. So jangan pernah ambil mudah, take for granted terhadap proses career decision making ni. Jangan macam main belasah je. If you have a chance untuk bercakap ataupun korek informasi daripada orang-orang yang lebih dewasa di sekeliling kita, why not? Biasanya orang-orang yang dewasa ni, diorang dah bekerja, diorang dah makan garam lebih, diorang dah ada banyak pengalaman. Inilah masanya untuk kita manfaatkan. So mungkin memang ada keadaan lagi banyak informasi, kita akan lebih pening, lebih confused nak decide macam mana. But take this way, kadang-kadang sebenarnya confusion is actually part of maturity. Lagi banyak info, lagi kita confused, but the point kita memang akan buat analisis. Rather than kita tak pernah tanya orang, tak pernah confuse, main belasah je, mungkin kita akan menyesal di kemudian hari. That's number one. Okay, now kita come to the point number two. Kalau korang perasan bahawa career development antara seseorang dengan orang lain sangat unik dan berbeza antara satu sama lain. Dia tak sama, guys. Walaupun kita sebenarnya adik-beradik datang daripada mak ayah yang sama, membesar di rumah yang sama, just because of mungkin kawan-kawan berbeza, masa sekolah yang berlainan, ada exposure pengalaman yang berbeza, so end up kerjaya yang berbeza, guys. So jangan pernah pandang rendah dekat rezeki, masa depan dan perjalanan kerjaya seseorang. Atas dasar itu juga jangan pernah kita sesekali obses dengan formal education yang kita ada. Somebody may have a better qualification, dapat master, dapat PhD dan sebagainya. Cuma kadang-kadang rezeki memihak kepada yang lain disebabkan career development dia tidak bergantung solid kepada formal education. Dan ada kala kalau kita lihat formal education ni ada sedikit berlainan dengan realiti yang berlaku. And talking about learning dia boleh take place dalam pelbagai bentuk, sama ada formal and informal. Doesn't mean saya discourage kepada formal education, sebab saya sendiri bekerja di universiti. Just the advice, kalau you have a good and higher formal education,
sampai masa you memang kena top up dengan ilmu-ilmu kehidupan yang tak diajar di university but reliable kepada real situation. And just to siapa-siapa yang sebenarnya without formal education, you may make a lot of money, businesses memang gempak, memang wow sangat-sangat. Maybe high time for you guys to take a formal education, sebab kadang-kadang memanglah gempak, followers banyak, duit memang banyak, but the moment you open your mouth, hardly to get respect from others. It's a time for you to go for formal education. Alright, so point number 3. Sebenarnya jangan kita pernah sesekali terikat dengan apa yang kita pelajari selama ini. The best memanglah dapat kerjaya mengikut apa yang kita pelajari. Tapi benda ni kadang-kadang ia adalah ideal dan rezeki yang berbeza-beza mengikut orang lah. Lain orang, lain rezeki dia. And no one can give a guarantee kita memang akan dapat apa yang kita nak dalam job market for the most of the cases lah in general. Tak ada orang boleh guarantee benda tu. So job market ni satu benda yang agak dynamic. Kadang-kadang dia berubah dan kita kena ada idea pasal tu. So for the sake of survival, it's okay just grab apa yang ada depan mata and start learning something new. Doesn't mean apa yang kita pelajari sebelum ni semuanya adalah sia-sia. No. It could be a strong foundation untuk kita buat satu komplement yang besar dalam kita punya future career yang kita tak tahu lagi. And for that point, kita juga jangan pernah sesekali pandang rendah terhadap keputusan orang lain yang nak cross field. We may get what we want, we may get better rezeki from other, tetapi jangan question rezeki orang lain. And mengikut kepada keadaan semasa, kadang-kadang graduan pun confused bila dia lihat kepada certain vacancies yang tidak mention dia punya background of study. Actually company pun dia cuba mencari sesuatu yang ideal. Takkan dia nak letak semua background of studies. But actually some of them, diorang okay je to accept whatever yang korang ada, because to certain company dia punya consideration adalah talent over qualification, and they're more than happy untuk invest you punya development, right? So just go and try to be more flexible dalam you punya career development. Alright, so point number 4 adalah career development, satu proses yang berterusan yang tak akan berakhir selagi mana korang masih hidup. So sekiranya dirasakan bahawa kita landing kat tempat yang salah, tak ada jiwa, rasa macam mengheret badan pergi tempat kerja dan rasa macam always thinking about to start something new, tidak ada istilah terlambat selagi mana kita masih hidup. Cuma dalam proses career decision making ni kita kena lebih berhati-hati, kena buat sikit homework ataupun kita play safe dalam keadaan kita try dulu buat work, part time, buat side hustle. And yang paling penting adalah yang mana telah berumah tangga perlu berbincang dengan pasangan masing-masing. Sekiranya berlaku sesuatu, ada backup plan. And the point here, it's never too late untuk start something new. Okay, saya pun try buat YouTube ni buat je, belasah je, okay. Okay, so point number 5. Okay, 5 Alright, pembangunan kerjaya ni sebenarnya akan membuatkan kita ada pertembungan yang besar antara generasi yang terdahulu dan generasi sekarang. Pendek cerita, antara mak ayah dengan anak-anak sekarang, disebabkan kita punya influence, disebabkan informasi dan exposure yang berbeza mengikut generasi. So tak pelik sekiranya ada mak ayah yang masih lagi mengharapkan anak-anak untuk kerja bersama dengan government to secure dia punya masa hadapan. Namun begitu, budak-budak sekarang mungkin terdedah dengan pelbagai maklumat dan exposure kerjaya yang mak ayah mereka mungkin tidak sedar. Yelah, dulu pun sebenarnya kalau tengok cerita kan, cerita yang bawa kepada live ataupun senario kerjaya ni agak limited. Kalau cerita Melayu yang inspire korang certain kerjaya ni, cerita apa mungkin? Mungkin cerita gerak khas lah kot. Tapi budak sekarang ni, diorang boleh terdedah kepada pelbagai platform, Netflix, YouTube, dan diorang tahu macam mana nak download movie ataupun streaming movie. Kalau cerita orang putih tu, cerita kerjaya pasal apa tak ada. Cerita pasal bomber ada, pasal lawyer ada, businessman ada, cerita pasal forensik ada, macam-macam bentuk kerjaya yang memang
expose mereka. Tambah pula sebenarnya banyak juga platform-platform yang sebenarnya mencetuskan kepada aspirasi kerjaya baru. Contoh, dulu kalau budak dulu main game memang main game semata-mata. But now budak sekarang bila main game dah jadi salah satu bentuk kerjaya untuk mereka menjadi professional gamers. Dulu kita tidak bercakap tentang social influencer, nak jadi YouTuber dan sebagainya. But now sekarang ini budak daripada kecil dah boleh jadi YouTuber, dah boleh create and generate lot of income. So pertembungan yang cukup berbeza antara dua generasi yang mana mungkin boleh create konflik. So bagaimana nak minimize konflik ini, kena ada more ideas dan terbuka kepada peredaran masa dan zaman. Okay. Alright, point seterusnya, point number 6. Uish, dah 6 banyak juga ni. Okay, kita go quickly. Number 6 adalah kalau korang tengok apa yang saya nyatakan tadi, banyak bergantung juga kepada exposure dan juga informasi. So, korang tak akan dapat a good career development tanpa dua benda ni. Kalau korang ada exposure saja, mungkin korang akan buat benda yang sama bertahun-tahun. So, high time untuk korang looking for the new information supaya korang lebih matang. And if you were to have information only, kadang-kadang maklumat ni ataupun idea remain as an idea. Dia tak akan bawa you ke mana. So memang nak tak nak memang kena try. Kalau korang rasa buat bisnes ni macam best, macam sedap, macam senang saja, try lah buat. So saya tengok YouTube pun rasa macam senang. Bila buat rupanya kena retake banyak kali juga. It's not easy. So kena ada exposure dan informasi, barulah boom. Alright, so the last point, number 7. Okay, ni yang last. Yang kita perlu tahu bahawa speaking about career development, at the end of the day, kita sebagai seorang Islam, kita kena yakin dan percaya ini semua rezeki. Regardless kita buat apa-apa sekalipun, kalau Allah kata belum lagi rezeki kita, belum lagi lah. Tapi speaking about rezeki, kita tak boleh tunggu dia datang bergolek depan kita. Memang dia rezeki, tetapi ada jalan cerita, ada strategi, ada perancangan. So I would like to conclude here that fail to plan is actually plan to fail. Itu adalah kata-kata yang sebenarnya selalu nampak dekat sekolah-sekolah, dekat dinding kelas kan, untuk nak bagi aspirasi. Tapi realiti memang benda ni berlaku dekat kerjaya kita. So kita kena plan apakah kerjaya kita, dan planning ni akan sentiasa berterusan sampai kita mati. So itu saja dulu, sekian untuk video yang pertama saya. If you have comment dan sebagainya, you boleh utarakan. I'm expecting this is not going to be perfect. This is the first, of course. Kita akan cuba improve lagi over the time, dan saya akan bawa lagi beberapa topik yang berkaitan dengan kerjaya. And you can comment or may give suggestion what are the things yang saya boleh cover mengikut pengalaman saya. Sekian saja dulu. Thank you for supporting and listening and watching this video. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.